Okey. Okey, selamat petang Cik Taufik. Selamat petang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Taufik sihat? Alhamdulillah sihat. Nak kata sihat betul-betul tu ialah biasalah keletihan sikit lah. Kena jaga kesihatan during pandemik ni. Musim COVID ni pun sebenarnya kita bekerja kat office kita. Cuma kita apa orang kata hadkan 1-2 orang lah macam tu. Okey. Tu yang hari ni saya berada di office lah ni. Okey, untuk semua yang ada di sesi Facebook Live kita, pada petang ini kita akan bersama dengan Cik Taufik Sulaiman selaku Ketua bagi Wilayah Selatan MIDF. Betul kan Cik Taufik? Masih Betul. lagi. Okey, Cik Taufik start masuk MIDF daripada tahun 2019 tadi? Berada di Johor. Kalau ikut sejarah saya dengan MIDF ni sebenarnya tahun 2003 saya join MIDF. Lama dah pindah beberapa tempat lah ni. Dah merantau. Ni KL kejap, lepas tu ke Johor. Johor tu orang kata yang first time tu lama, daripada 2003 sampai 2012. Okey, lama. Okay, lepas tu diminta untuk pergi ke utara lah, Pulau Pinang. So, jaga bahagian sana untuk 2013 sampai 2018. Itu yang 2019 tu saya masuk balik sini disuruh jaga sini pula. Balik semula lah. Orang kata balik kampung tu boleh lah kot. Orang kata kampung kedua lah. Okey, Cik Taufik. Untuk siapa yang berada di dalam kita punya Zoom ni, untuk pengetahuan Cik Taufik lah, kita ada live di 2 sesi, which is di Zoom kita dan juga di FB Live lah. Untuk berada di dalam Zoom, boleh mutekan dahulu. So sekiranya ada soalan, boleh perkenalkan diri dan teruskan dengan soalan. Okey, untuk yang berada di FB Live kita, kalau nak join, ada dekat link yang kita dah sediakan sebelum ini. Untuk nak join dekat dalam kita punya Zoom lah, ataupun tidak mau join pun boleh, cuma boleh tanyakan soalan direct dekat kita punya ruangan komen. Saya akan tanyakan bagi pihak tuan-puan insyaAllah. Okey, Cik Taufik, untuk petang ni mungkin kita bawakan MIDF pada petang ni. Ramai yang nak tahu MIDF ni apa, sebab tak aware dekat Johor ni, ataupun ramai usahawan tak familiar dengan MIDF ni. Apa ni MIDF ni sebenarnya, Cik Taufik? Betul. Saya pun bersetuju. Walaupun MIDF ni kalau ikutkan dia punya sejarah dia tu dah lama. Dekat Johor ni pun daripada tahun 70-an dah ada. Cuma memang agak orang kata kita ni macam low profile. Sepatutnya diwawarkan benda ni. Nak low profile betul. Cuma sekarang ni bila kita dah banyak school dan disebabkan kekangan COVID ni jugalah sebenarnya kita pun tak dapat nak orang kata secara agresif. Biasanya kita buat macam seminar ataupun orang kata outreach lah cuma bila start tahun lepas tu agak kekangan. Dan kebetulan dalam masa setahun ni kita ada 2-3 skim yang baru. Tu yang saya rasa memang bila PUJB tanya sama ada nak join program ni, memang saya terus orang kata angkat tangan, hati orang kata tangan terbuka. Memang kata timing yang agak sesuai. Memang kita ada 2-3 skim baru yang kita baru lancarkan lah. Memang sangat-sangat saya rasa, sebab tu kalau perasan dalam tajuk tu kita letak pembiayaan norma baru. Sebab kita ni sekarang ni sebenarnya dalam keadaan yang orang kata norma lain lah. Dah tak macam dulu lah. Orang kata kalau dulu nak datang berjumpa ke ataupun kena datang office ataupun telefon. Sekarang ni online saja. Macam hari ni lah. Kalau tanya saya lagi bagus lah, kita boleh reach yang lebih lah. Betul. Dan yang jauh-jauh tu tak perlu nak travel, semua orang boleh just join. Betul. Dengan media macam ni kan. So nak saya teruskan dengan apa yang MIDF ada? Boleh tak ada masalah.
saya akan sharekan slide saya. Sepanjang tempoh PKP ni, office masih beroperasi macam mana, Cik Taufik? Kita beroperasi macam biasa sebab kita dapat kelulusan meeting. Sebab kita ni ke sektor kewangan. Cumanya kita ada buat orang kata SOP lah. Hanya 30% saja yang ada dekat office. So contohnya dalam satu ketika kita ada 2 tim, kita bagi 2. Kita ada bagi 2 tim. So 2 tim ni dia tak boleh berjumpa lah. Dia sebab kalau ada apa-apa, so dia akan kata continue lah. Dan 2 tim ni pun hanya 2 orang saja yang ada. So kita memang masih lagi kata, daripada tahun lepas kot. Daripada tahun lepas kita dah start. Maknanya daripada mula PKP yang pertama. Masa tu pun kita dah, even sebelum tu pun kita dah pecahkan kepada 2 tim. Jadinya kalau during PKP ni kalau nak jumpa ke apa semua kena buat appointment lah. Tak perlu sebenarnya. Telefon ataupun boleh datang orang kata walk-in. Cuma walk-in ni kalau nasib tak baik kadang-kadang tak ada lah. Betul. Timing waktu beroperasi tu daripada pukul berapa sampai pukul berapa? Operasi kita 8.45 sampai 5.45. Okey. So kebiasaannya dia akan orang akan contact kita ataupun mana yang datang nak berbincang pun kita tengok ada ni lah. Kita tak ada appointment lah sebab kita pun tak ramai orang nak jumpa lah. So kalau dia walk in, cumanya bila dia walk in, kalau misal kata pegawai tak ada, kadang-kadang yang ada tu bukan pegawai. So dia tak dapat berbincang lah. Dia kena tapi kalau ada pegawai dia terus boleh berbincang. Tapi waktu sekarang ni kebanyakannya kita melalui orang kata online lah ataupun melalui call lah. Okey, faham. Okey, untuk petang ni apa yang Cik Taufik nak kongsikan? Okey, saya akan sharekan berkenaan dengan jenis-jenis pembiayaan yang ada di MIDF lah. Okey, pembiayaan baru tadi tu? Yang saya dah orang kata war-warkan tadi. Dalam masa setahun ni kita ada lancarkan 2-3 skim yang baru. Okay. Dan skim ini dia ada pelbagai orang kata pelbagai fungsi, pelbagai tujuan lah. Maknanya dan juga dia skop dia pelbagai. Ada yang untuk sektor perkilangan, ada yang sektor perkhidmatan, ada juga yang untuk pelbagai sektor. So kita ada macam-macam dia punya ni. So saya akan sharekan sedikit hari ini. Tapi jangan risau kalau kita kata alamak saya tak tahu macam mana saya ni dekat mana, itu jangan risau. Itu adalah kerja kita nanti kalau misal kata ada orang kata permohonan. Okay. Saya rasanya slide dah nampak Nampak? Okey. Jadi serba sedikit kami punya apa ni? Kata sejarah lah. Okey, MIDF ni Ain kalau nak tahu kita tahun 60 dah ada tau. So maknanya apa? Kita bermula tahun 60. Tahun lepas kita sambut ulang tahun ke-60 tahun lepas. Okay. So asalnya MIDF ni sebenarnya tujuan asal dia adalah ditubuhkan untuk orang kata membantu kerajaan untuk masa tu. Okey. Kalau kita tahu tahun awal-awal penubuhan Malaysia tu tahun 60-an dulu. Okey, masa tu kita pun negara yang baru. So salah satu industri yang orang kata berpotensi untuk memajukan negara ialah sektor perkilangan. Okay. So pada masa awal tu memang tujuan kita ditubuhkan untuk menaikkan sektor perkilangan lah. Kita bagi bantuan kewangan, pinjaman untuk kilang-kilang, beli mesin, kilang. Okay. Itu cerita tahun 60-an lah. Okay. Sampai ke 70-an, 80-an
dan masuk ke sehingga tahun 2000 kita ada buat kata merger, penyusunan semula. Kita bergabung dengan Amanah Capital dan kita menjadi satu entiti yang lebih besar. Okey, skop dia lagi besar. Dari segi skop, betul. Skop perkhidmatan kewangan kita tu bukan saja untuk industri ataupun yang sederhana, juga untuk yang dah kata taraf korporat lah. Okey, kalau tengok di slide tu, kalau tengok kita MIDF ni, okey, kita adalah anak syarikat milik Permodalan Nasional Berhad. So MIDF mungkin ramai orang tak kenal lah, tapi saya rasa PMB ni semua orang kenal kot. Kalau tak kenal PMB mungkin dia kenal Amanah Saham. So, semua orang kenal lah PMB ni, cuma MIDF dia kurang glamour sikit. Tapi itulah kita di bawah PMB. Pada masa yang sama, kita juga adalah agensi di bawah MITI, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri. So sekarang ni MITI ni orang kata yang selalu disebut lah, sebab apa-apa pun surat MITI kan. So ni mungkin kurang sikit, tapi so kita di bawah MITI lah, salah satu agensi. Dan di bawah MIDF ni kalau ikutkan kita ada anak syarikat, ada 2 anak syarikat, ada 4 anak syarikat dan dengan pelbagai jenis perniagaan lah. Cuma hari ini yang akan saya terangkan ni sebenarnya kita di bawah kewangan pembangunan. Okey, kewangan pembangunan ni yang orang kata daripada tahun 60-an tu kita start yang lama lah, yang asal lah. Selain daripada bisnes kewangan pembangunan ni, kita ada bank pelaburan. Yang ini yang saya kata untuk orang kata korporat lah. Dia senang cerita dia macam ni. Kalau kata syarikat dia perlukan mungkin orang kata dana untuk projek yang besar lah, katakan 50 juta. Katakan nak buat solar plant kan. Yang itu kata Johor kan kata nak buat solar plant, itu yang so kalau yang besar tu boleh pergi kita boleh rujuk kepada bank pelaburan lah. Okey. So yang kita ni dia orang kata sederhana, kecil, sederhana. Okey. Ini dalam level PKS, kecil dan juga sederhana. Betul. So Okay. maknanya kalau ikut MPF punya struktur ni, kita ada daripada yang startup betul-betul tu kita ada juga, tapi kita kurang lah sebab yang itu banyak agensi yang ada bantuan di situ. Kita cuma dia peringkat lepas dia baru lahir tu dia nak membesar. Nak membesar dan mengembangkan dia punya bisnes. Kat situ kita punya peranan MIDF. Dan bila dia dah besar, orang kata dah jadi syarikat bukan PKS, yang itu kita masih lagi ada yang pembangunan, yang pelaburan yang boleh membantu. Okay. So untuk makluman, kalau ikut sekarang ni untuk MIDF kita dah sediakan pembiayaan yang telah orang kata dikeluarkan sebanyak 16.2 bilion. Itu daripada awal lah. Daripada awal pembukaan kita, dan kita dah bantu lebih daripada 11,600 syarikat lah. So itu yang daripada sampai sekarang lah. So itu jumlah yang kita dah bantulah. Okey, saya teruskan dengan apa jenis pembiayaan ataupun kemudahan yang ada di MIDF. Okey. Secara asalnya kita ada 3 jenis kemudahan pembiayaan dan ada lebih kurang 6 produk. Okay. Kita ada yang pertama, kita panggil pembiayaan berjangka. Pembiayaan berjangka ni maknanya dia ada tempoh bayar balik yang tetap lah. Dia macam bayar setiap bulan. Okay. Yang kedua kita ada sewa beli. Sewa beli ni saya rasa semua orang tahulah, macam beli kereta, air pecah lah kalau bahasa Inggeris ni. Yang ketiga kita ada untuk modal kerja. Untuk modal kerja ni kita ada 3 jenis yang kita maksudnya 3 jenis produk lah, facility lah. Yang pertama kita ada secara pembiayaan berjangka.
Maknanya bayaran bulan-bulan. Biasanya kalau macam dekat bank dia panggil business loan. Okay. Betul. Kita juga ada, kita panggil dia macam trade line. Trade line ni macam, kalau untuk kita nama dia revolving credit. Kredit pusingan. Sama ada untuk jualan ni invoice lah, ataupun untuk belian. Belian ni macam kalau dia nak beli bahan mentah ataupun dia nak beli stok. Okay. So ini jenis yang kita ada untuk modal kerja lah. Ini jenis kemudahan yang kita ada. Dan sebelum saya teruskan dengan skim-skim skim-skim pembiayaan yang ada di MIDF, sebelum itu saya rasa yang ini mungkin ramai yang dah biasalah. Kebanyakan orang akan share berkongsi tentang kita panggil definisi lah. Definisi macam mana PKS. Kita nak tahu syarikat kita ni adalah PKS ataupun bukan. Peringkat mana? Betul. Sebab kat sini yang penting sebab kita punya kebanyakan kita punya skim tu adalah untuk PKS. So memang yang penting bagi kita kena pastikan yang syarikat tu adalah syarikat yang kata ada taraf PKS lah. Kalau tak silap saya, SME Corp dia ada sediakan macam dia akan bagi company macam sijil untuk status PKS. Betul. Cumanya kita tak adalah tetapkan dia ada sijil tu. Tapi kalau dia ada sijil tu, kita pun tak perlu orang kata tak perlu tanya lagi lah. Okey. Adakah dia menjadi salah satu requirement untuk permohonan dekat MIDF? Oh tidak. Ke tidak? Tidak. Okay. Biasanya kita akan tengok dekat sini. Kita akan tengok dia punya, contoh kalau kita ambil sektor pembuatan. Kita akan tengok dia punya jualan tahunan dengan jumlah pekerja. So biasanya kita akan just tengok dekat sini lah. Cumanya kalau misal kata dia hantar permohonan dekat kita, dia sertakan sekali yang PKS punya sijil tu. So kalau tanya saya, dia macam dah bonus lah. Kita pun dah tahu dia memang PKS. Itu orang kata macam tambahan lah. Tak semestinya kena ada lah sijil tu. Tapi ia boleh membantu kalau sebab ada setengah kes tu kita pun tak pasti dia PKS ke tak. Tapi kebanyakannya kita tahulah. Kita kena tengok dia punya statement, penyata kewangan semua baru kita boleh tahu. So macam contohnya kalau kita kata macam sekarang lah kan, kalau dah vaksin 2 ada sertifikat kan. Macam tu lah, maknanya dah vaksin belum, tunjuk sertifikat. So kalau macam ni saya tanya, Ain you PKS, syarikat PKS ke bukan? Ada sijil lah, dah senang. Mungkin ada usahawan yang tanya daripada F Agrofarm ni, dia tanya tuan, kalau jualan tahunan tu mungkin dia masih lagi sama-sama berkenaan dengan level PKS ni sendiri. So dia tanya, adakah jualan tahunan tu bawah 1 juta, jualan tahunan bawah 1 juta dikira PKS juga? Dia punya kita sebab kita punya kebanyakan skimnya kita hanya tengok sama ada dia PKS atau bukan. Bukan PKS ni bermakna dia dah besar. Dia dah company besar lah. Dah graduate lah. Dia dah graduate. So sebab itu kita punya ukuran tu kita tengok yang atas ni. So yang bawah tu dia akan kategori dia sama ada dia sederhana ataupun dia kecil dan mungkin dia mikro. Ada 3 lagi kat bawah tu. So micro pun ada lagi, mini micro bawah dia. So yang bawah tu kita tak peduli lah. Asalkan dia bukan atas. So kalau menjawab soalan tu maknanya bawah tu dia PKS lah. Cuma dia tak tahu dia tu sederhana ke ataupun tapi tak apa, dia sebab tu nama dia PKS. Dia sederhana atau kecil. Sebab yang kalau definisi PKS ni sendiri, dia setiap level dia ada takat jualan tahunan dia. Macam kalau micro 300,000 ke bawah. Kalau small 15 juta
15 juta ataupun 3 juta, tapi dia divide different between services and juga pembuatan. Betul. Dan juga di bawah label sederhana juga pun berbeza dari segi pembuatan dan juga services, nilai jualan tahunan dia. Betul. Macam yang saya share dekat sini lah, kalau tengok untuk pembuatan dia punya maksimum tu besar sikit, 50. Betul. Kalau perkhidmatan ni dia kecil sikit, 20. Cuma yang saya nak kata tadi, kita tak kisah sama ada dia tu adalah kecil atau sederhana atau mikro. Sebab yang itu dia panggil tergolong dalam PKS lah. Betul. Cuma biasanya yang mikro ni, sebab macam saya kata tadi, MIDF ni kita punya fokus lebih kepada dekat KS tu. Yang mikro ke bawah tu kita dah tahu ada orang kata support daripada agensi lain. Okey. Dan dia pun orang kata masih lagi orang kata mikro lah. Kalau dia dah upgrade, dia dah graduate, kecil dan sederhana, then baru masuk kita punya peranan. So kalau diorang daripada kecil bila time pandemik ni dia turun kepada mikro, macam tu masih boleh dibantu ataupun macam mana? Boleh, sebab kita tahu dia sejarah dia pernah jadi kecil dan sederhana. Tapi bila dia disebabkan orang kata pandemik ni, dia jadi mikro, ialah dia kurangkan pekerja kan. Betul. Dia jualan turun. So memang tapi masih lagi, walaupun mikro dia masih lagi tergolong dalam orang kata ni. So saya teruskan. Kita ada sekarang ni di MIDF, kita ada, saya pun tak terkira dah, ada 7 skim pembiayaan yang kita ada lah, yang kita masih aktif. Macam siapa Ain kata tadi, banyak ke tak banyak kan. So soalan tu saya tak boleh jawab sebab biarlah rahsia. Tapi insyaAllah, sebab kita ada dana ni dia daripada pelbagai sumber. Maknanya ada yang daripada rancangan Malaysia yang sebelum ni, yang dibawa sampai sekarang. Maknanya dana tu sebenarnya dana tu dah habis, tapi kita recycle. So kalau tanya saya, maknanya sebab itu sangat penting bila kita buat penilaian, kita nak pastikan peminjam tu dia boleh bayar balik, mampu untuk bayar balik. Sebab bila dia mampu bayar balik, dia akan bagi kemudahan kepada orang akan datang, PKS akan datang. Mungkin kalau syarikat tu dulu dia syarikat yang besar, mungkin dulu dia PKS, dia ada ambil pinjaman. Tapi bila dah lepas dia dah orang kata graduate, dia dah tak boleh ambil pinjaman, tapi dia tahu dia punya saham tu dipakai oleh PKS yang baru. So dia macam proses tu dia continuity. So itu orang kata dana yang kita ada. Sebab tu bila Ain tanya tu, ada dana yang sudah habis tetapi masih lagi kita aktif sebab kita dia pusing balik. Okey. Ada dana yang baru, peruntukan tu belum habis, cumanya tambahan apa semua dia masih aktif lah. Okey, saya sedikit lah. Kalau macam yang pertama yang kita ada ialah untuk automasi dan modernisasi. Okey, yang ini orang kata straightforward lah. Dia perkilangan. Okay. Maknanya kalau syarikat yang dalam perkilangan, dia nak kurangkan dia punya kebergantungan kepada pekerja. Okay, kalau kita tengok bila NCO ni sebenarnya banyak syarikat dia buka mata. Okey. Ain tengok Okey. Biasanya syarikat ni dia ada kapasiti pengeluaran dia, betul? Betul. Okey. So kalau kita tengok MITI bila mengeluarkan kata garis panduan tu, dia kata okey, boleh beroperasi 60%. Boleh beroperasi 70%. Okey. Kapasiti yang MITI pakai untuk ukuran dia ialah berdasarkan pekerja. Okay. So sebenarnya kalau lah syarikat tu dia tak ada pekerja langsung,
Dia pakai mesin je, dia robot. Okay. So secara teknikalnya dia boleh beroperasi tau. Maknanya dia perlu 60% tu dia tak ada masalah sebab dia memang tak ada bekerja. Okey. So itu kelebihan lah kalau syarikat dia nampak. Sebab tu skip ni kita nak galakkan syarikat untuk automate lah. So kita ada bagian tu. Nanti saya akan share lagi dia punya orang kata isi dia lah. Berapa amount, berapa dia punya tu. Ini orang kata bagi intro sikit-sikit lah. Okay. Yang ini daripada fund dia, dana dia datang daripada MITI. Sebab kita tahu MITI ni adalah orang kata dia champion untuk industry forward. So MITI pun memang banyak insentif untuk saya sahaja tu insentif untuk industry forward ni, industri 4.0 ni. So memang termasuklah dana yang kita ada. Okay. Yang kedua ni, yang ini straightforward, kat situ pun dia cakap perkhidmatan. Ini actually dana dah lama. Dana ni pun mungkin akan orang kata dah nak habis lah waktu tempoh dia. Okay. Tapi tak perlu risau sebab ni baru nombor 2. Banyak lagi kat bawah tu kita punya dana. Memang kalau saya tak habis. So yang ini boleh apply 2-3 dana ke daripada MIDF ni? Okay. Ada kita tengok ada 7 dana ni, diorang boleh apply ke 7-7-nya ataupun salah satu daripada ni sahaja ataupun macam mana? Soalan yang saya rasa sangat baik sebab ada yang pernah bertanya bila dia tengok banyak ni, dia tanya, tuan saya ni nak apply yang mana? Yang ini saya boleh apply, yang ini saya boleh apply. Okay. Jawapan saya mudah. Perkara pertama yang buat, contact MIDF, berbincang dengan kita. Nanti di hujung slide nanti saya akan bagi satu kita punya contact lah, maknanya biar kita yang dengar apa you punya projek, apa you nak buat. So baru salurkan dan mana baru yang kita akan tepat. sesuaikan, okay you sesuai untuk dana yang ini, you sesuai sebab kebanyakan dana ni dari segi dia punya kadar dia sama. Cuma ada 1 atau 2 dana yang kadar dia berlainan. Itu mungkin itu straightforward lah. Okay, macam contoh, okay, yang nombor 1 tadi memang okay, itu untuk sektor perkilangan. Macam nombor 2 untuk sektor perkhidmatan. Okay. Yang nombor 3 ni lagi luas untuk PKS. So dia punya skop tu memang luas, cumanya tak perlu risau, kita yang akan tentukanlah. Okay. Yang keempat ni yang saya nak share orang kata lebih dalam lah. Okay. Tahun lepas kita ada lancarkan satu dana baru. Kita namakan skim pinjaman mudah untuk digital dan teknologi. Okay. Kalau kita tengok kat situ pun dah cakap digital teknologi. So dia melibatkan kata online, e-commerce, e-dagang. Maknanya kita nak objektif dia, kita nak suruh orang kata usahawan ni masa ni lah nak go digital. So itu dia punya objektif. Maknanya sebab salah satu saya rasa cabaran dia masa NCO ni, ada juga yang kata terkial-kial nak berniaga online. Ada yang dah pandai, dia cepat. Dan ada juga saya tengok macam especially yang ialah usahawan yang baru ni, dia orang ni kreatif. Dia sebelum ni mungkin tak berniaga, bila dia masa COVID dia jumpa peluang perniagaan tu. Itu yang orang kata kita pun tak tahu. Kadang-kadang benda yang buruk ni dia sebenarnya boleh turn out jadi satu benda yang kebaikan. Betul. Di dalam keburukan tu ada kebaikan. Kita yang kena orang kata pandai untuk ni lah, adapt lah. So dana ni untuk digital. Saya bagi contoh, kalau kata mungkin nak you nak upgrade lah, you punya katakan okay, mungkin sebelum ni you ada buat online, tapi orang kata online
kecil-kecilan lah, mungkin Facebook ke WhatsApp ke. Dan mungkin sebab kalau pasal online platform ni biasanya kalau kita nak lebih outreach apa semua tu, dia ada cost dia tu. Macam kata kita nak sebab kalau kita tengok macam mana dia boleh marketing tu, suddenly dia boleh meluas je sebab ada cost dia lah. So cost tu yang di cover lah di bawah projek and apa-apa scheme yang berkaitan dengan dia, asalkan dia berkaitan dengan orang kata digital dan teknologi lah. Tak semestinya untuk e-commerce, dan juga boleh untuk, saya bagi contoh kalau kata kilang lah. Kalau kata kilang tu dia nak beli orang kata sistem yang dia tak perlu datang office, dia boleh manage dari rumah je. Boleh juga. Sebab dia punya ni dia meluas. Kita pun kalau tanya saya pun, kita pun tak berapa, sebab kita bukan orang kata pakar IT ni. Sebab dia ada perkataan teknologi dekat situ. So dia memang skop dia sangat luas. Betul, sangat luas. Yang penting jumpa kita dan tengok saya punya projek ni dia meet tak objektif ni. Yang ini pun dia sebenarnya yang 4 ni dia ada kait dengan automasi juga tu. Dia ada berkait juga. Cuma yang bawah ni nombor 4 ni Ain, dia bukan saja untuk pembuatan. Dia untuk PKS. Jual goreng pisang pun boleh apply. Kalau dia nak buat digital lah. Dia boleh kepada services juga sektor. Dia PKS. Dia pelbagai sektor. Dua sektor. Yang seterusnya, yang nombor 5 ini pun baru kita, yang ini saya ingat dalam masa 2-3 bulan ni baru kita lancarkan lah. Kita pun rasanya dia punya perasmian pelancaran pun kita tak tahu. Sebab keadaan sekarang memang betul. Nak buat pelancaran pun tak boleh ajak orang kan. Kita dah lancarkan nombor 5 dengan nombor 6, 2 skim yang baru lah. 2 skim yang baru. Yang kelima ni teknologi hijau. So dia berkaitan dengan teknologi hijau. Contoh yang terbaik, yang paling senang, syarikat dia nak aplikasikan teknologi hijau dalam proses dia. Saya bagi contoh solar panel. Solar panel ni ialah salah satu elemen teknologi hijau lah. Sebab dia generate elektrisiti daripada sumber asli kan, daripada matahari. So kita boleh bagi pembiayaan kalau syarikat dia nak pasang solar. So dia boleh kurangkan dia punya cost elektrisiti. Itu salah satu contoh. Contoh yang lain, kalau kata syarikat dia banyak pakai air. So dia banyak buang air, maksudnya dia banyak air yang waste water, air ni, dan dia juga banyak kata pakai. So mungkin dia beli satu sistem yang boleh rawat air. Recycle. Dia recycle, betul. So itu contoh. So boleh gunakan untuk pembiayaan skim lestari ni lah. Saya bagi lagi satu contoh. Mungkin dia nak beli lori untuk ni transport. So dia beli lori yang pakai bateri. Kuasa elektrik lah. Setakat ni rasa belum ada kot. Dah jumpa dah lori. Kereta je. Kereta ada kan? Kereta je. Ada yang boleh bawa masuk nak beli lori, sebab yang itu dia akan save carbon apa semua lah. Kita jual itu sebab tu nama dia pembiayaan lestari. Kita nak galakkan syarikat untuk orang kata sayang bumi lah. So ini antara contribution. Sebab itu kita kenalkan skim ni. Skim ni memang sangat-sangat kata menarik. Nanti saya akan sharekan. Mungkin I tengok I tahu lah. Memang yang ini saya rasa saya tak boleh pegangan dulu lah.
Okey. Skim kedua yang baru yang kami baru je lancarkan, kita bersamalah dua ni. Pembiayaan perkhidmatan. Maknanya yang ini kalau Ain tengok dia lebih kurang yang nombor 2 kat atas tadi. Cuma yang ini yang baru. So dana dia lebih banyak dan yang lagi fresh lah. Dan dia punya cover tu dia lagi luas. Cover lagi luas maksudnya dia kan dua-dua kan cover sektor perkhidmatan. Yang luas dia tu dari segi apa? Dari segi sektor perkhidmatan dua-dua cover yang sama. Tapi dari segi dia punya features dia tu, contoh yang tadi tu mungkin boleh cover operating expense. Dia tak cover salary, dia tak cover rental apa semua. Dia punya perbelanjaan bulanan. Perbelanjaan kos operasi bulanan. Okay. Macam yang ni kita ada cover. Dia punya scope item dia tu meluas sikit. Yang ini orang kata promosi boleh, untuk R&D boleh. Dia ada dia punya scope lah. Kalau tengok objektif pun, kalau kita tengok dekat situ, kita nak syarikat perkhidmatan ni berkembang lah. Dekat sini pun ataupun eksport lah. Sebab syarikat perkhidmatan ni jarang yang boleh pergi ke luar negara. Kecuali restoran lah orang kata kan, yang franchise apa semua tu. Selain daripada tu, kalau perkhidmatan yang biasa ni memang susah lah nak keluar negara. So kalau dia ada orang kata projek nak keluar negara tu, dia boleh ni lah. Yang kedua, kita nak dia improve dia punya cash flow lah, peningkatan aliran tunai. Dan bersama dia manage dia punya kos operasi lah. Dan kita nak juga dia modernkan dia punya perkhidmatan. Sebab dalam pembiayaan ni dia cover sekali untuk pembelian perkakas ataupun apa. So kalau macam saya bagi contoh, katakan kedai makan, dia nak upgrade. Mungkin dia punya sistem tu contactless. Maknanya kan sekarang ni kan kita memang penting contactless kan. Dia boleh explore dana ni lah. So dua-dua dana ni dua-duanya daripada MITI lah. Sebab MITI kita punya orang kata kementerian, kita agensi punya. So kebanyakan dana datang daripada MITI lah. Yang terakhir, yang ini tadi yang dua tu lagi dah baru tau, dalam 1 bulan. Yang ini lagi baru, tak sampai sebulan lagi. Saya ingat baru 2 minggu kot ke 3 minggu. Yang ini daripada SME Corp. Nama dia pembiayaan pengukuhan PKS. Kenapa nama pengukuhan? Sebab skim yang ini dia untuk membantu PKS dalam waktu sekarang ni lah, dalam waktu pandemik lah kita panggil. Paling senang dia punya tu similar macam kalau tahun lepas, kalau yang perasan bank negara ada bagi yang SRF, yang ada 2-3 fund dana untuk COVID tu kan. Dia orang kata kesinambungan daripada yang itulah. Cuma beza dia ada dia punya beza dia dari segi kadar apa semualah. Sebab yang ini dia tak sama dengan fund tu, tapi objektif dia samalah. Dia untuk membantu PKS buat ni lah, untuk orang kata sebab salah satu cabaran PKS waktu pandemik ni sebenarnya dia punya aliran tunai tau. Betul. Memang sangat-sangat mencabar sebab income tak masuk. Ada yang sampai terduduk lagi saya dengar usahawan bercerita. Kesian sangat. Dia kena bayar, yalah, dan ada yang kena buang pekerja kan sebab tak boleh nak bayar kan. So yang ini adalah untuk membantu syarikat-syarikat ni lah. Dan syarikat ni dan juga untuk syarikat yang dia tak dapat bantuan daripada bank.
Maksudnya kalau yang sebelum ni dia orang pernah apply yang bank terdapat, yang ni tak boleh apply? Ke boleh juga? Boleh lagi. Cuma kita ada syarat, dia ada tempoh dia. Okay, itu nantilah akan share. Nanti mungkin saya akan share lagi. Okay, tak sabar nak tunggu. Nak sampai kat situ. Tak boleh share kan, nanti kan semua orang balik tak. Maksudnya kita ada lagi kan? Ada. Tuan, ada yang tanya dekat sini tau, Cik Taufik, daripada Aiman dan Nation, dia tanya, kalau yang skim-skim yang Cik Taufik cakap yang 7 skim ni, kalau dia nama dia ada dekat alam blacklist ke, nama dia orang macam mana? Benda tu dia orang boleh apply ke ataupun mengganggu? Okey, yang itu sebab bila kita cerita pasal pembiayaan ni, kita tak boleh lari daripada orang kata penilaian tu. Sebab yang kredit tu dia antara satu elemen yang penting lah. So bila kata blacklist tu, kita nak tengok lah. Kalau kata dia blacklist tu, maknanya dia ada saman yang masih lagi berlangsung. Dan mungkin peluang dia tu tipis lah. Dia sebab kita cover, kita kalau boleh bila kita bagi tu, kita tak nak dia jadi sebaliknya. Daripada kita boleh bagi dia bantu, tapi disebabkan dia ada orang kata mungkin tadi ada masih lagi ada tindakan undang-undang yang belum lagi, yang itu mengganggu dia punya operasi, dia pula tak boleh bayar dan nanti kita pula yang ambil tindakan undang-undang. Macam daripada dia getting worse. So kalau yang tu akan dilihat lebih dalam lah kalau dia orang berada di dalam. Betul. Secara misalnya kalau kata mungkin dia punya rekod secret ada problem. Tapi yang saya cerita ni orang kata secara am. Sebab macam kalau ikut yang Smurf ni, yang kita panggil Smurf lah sebab senang nak sebut. Kan? Smurf ni dia memang untuk membantu PKS dalam waktu orang panggil kesusahan. So kita ada sedikit orang kata kelonggaran. Bukan nak kata longgar tu, kita ada flexibility lah. Yang penting kita nak tengok syarikat tu orang kata dia masih lagi berdaya maju. Mungkin waktu PKP ni dia teruk. Tapi once PKP dah tak ada, dah back to orang kata biasa, dia boleh naik balik. Macam yang kita nampak sektor-sektor yang memang ditutup, contoh macam fotografer ataupun bridal ke, yang memang ditutup sepenuh-penuhnya sektor sukan. Betul lah. So sektor ni kita tahu kalau nanti dah akan ada balik kan dia punya bisnes tu. So kita bagi bantuan bawah bukan PKS ni lah. So kita ada yang ini yang terbaru yang tapi kalau menjawab yang tadi secara dasar ni kita akan tengoklah dia punya blacklist. Sebab blacklist ni ada setengah orang bagi dia sikit je dia dah kira macam blacklist lah. Dia satu dia tujuan sebab MIDF ni kita adalah walaupun kita agensi apa semua tapi kita masih tertakluk di bawah bank negara. So kita ada masih lagi kena buat orang kata analisa untuk risiko apa semua tu. So tak dapat tidak kita kena tengok jugalah. Cuma nanti saya akan share, kita ada advisory unit. So advisory unit ni akan bagi khidmat nasihat. Kita tak boleh bantu, mungkin ada agensi lain yang boleh bantu. Itu yang kita cuba nak buatlah. Saya terangkan lebih detail lah untuk setiap skim yang kita ada. Yang pertama tadi automasi. Automasi ni kalau Ain tengok jumlah pinjaman dia tu tinggi tau. Tapi kita tahu serendah-rendah 50,000 hingga setinggi-tinggi 20 juta. Tapi kita tahu automasi ni memang melibatkan kos yang tinggi. Betul. That's why lah dia punya nilai tu memang tinggi. Betul. Dan dia saja sebab kita punya lagi satu sebab kalau tengok apa item yang kita cover tu. Dekat yang tanda right bawah kan. Dia bukan saja untuk mesin.
Kita cover juga untuk bangunan, tanah, kilang. Saya bagi contoh, kalau kita kata syarikat tu, dan biasanya kalau yang investment besar ni, syarikat tu pun dia sekurang-kurangnya dia dah, kita panggil sederhana lah. Sebab ni kalau saya tengok memang besar lah. Dia ikut kemampuan dia lah. Bila dia besar, sebab kita akan tengok juga dia punya investment dia tu. Kalau dia kata syarikat dia jumlah jualan tak sampai 1 juta tapi dia nak invest dalam kos 5 juta, yang tu kita akan tanya secara mendalam lah. Sebab dia akan jadi macam berat lah. Ikut kemampuan orang kata. So yang ini, saya bagi contoh, kalau misalnya kata dia nak beli mesin, tapi pada masa yang sama, mesin tu dia nak letak dekat satu tempat baru. So dia kena beli tanah ataupun beli kilang. So kita boleh masukkan sekali dalam skim ni. Itu yang kita sampai 20 juta tu. Sebab dia punya tu meluas. Dan siapa yang boleh mohon kalau untuk yang ni macam saya kata tadi, sektor pembuatan. Dan juga yang penting dia hendaklah equity dia, pemilikan dia sekurang-kurangnya 51% adalah dimilik oleh rakyat Malaysia. Kita nak bagi pada orang Malaysia je lah. Malaysia. So tak kira kita whether you ataupun bumi ataupun non-bumi, dia kira ambil Malaysia. Dan dia dah beroperasi lebih daripada 2 tahun. Sekurang-kurangnya 2 tahun. Sebab kita tahu biasanya syarikat tu dia dah kata tempoh yang nak ke depan lagi. Kalau kita bagi syarikat baru ni, dia jaranglah dia akan invest besar-besar ni. Okey, dari segi rate tu kalau tengok untuk PKS 4% kadar keuntungan. Dan dana ni sebenarnya kita buka juga untuk bukan PKS. Umumnya kita charge dia lebih lah 5%. Kalau dia lebih daripada PKS maksudnya 5% lah. 5%. Kalau dia dah graduate lah maksudnya. Betul, tapi dia masih lagi boleh memohon. Cuma dia kos dia tinggi lagi sikit lah untuk dia. So, untuk tempoh daripada April 2021 sampai 31 Mac 2022 di bawah Pemerkasa, kita ada bagi orang kata macam diskaun lah, offer lah malah murah untuk tempoh setahun lah. So daripada 4% tu dia mungkin boleh jadi serendah 3%. Kenapa ada perkataan mungkin boleh jadi tu? Adakah mungkin tak boleh? Ada, kalau tak 3 mungkin 3.5. Tapi memang ada dia punya pengurangan tu ada. Tapi tak semua akan dapat 3, mungkin ada yang dapat 3.5. Tapi secara ni berbeza tu mengikut apa? Dia ada kriteria dia lah. Dia ada kriteria dia. Tapi yang penting kita nak kata, maknanya kalau misal kata memohon waktu yang ini, waktu sepanjang tempoh ni, dan kita disburse, maknanya kita dah approve, dah lulus, kita proses, kita keluarkan duit dalam waktu sebelum 31 Mac, dia akan dapat rebate tu. Kita akan bagi rebate. Dia masih lagi bayar 4%. Tapi kita akan rebate setiap bulan selama 12 bulan. Untuk yang skim yang ini saja. Skim baru, kita baru masuk ke skim pertama. Skim kedua. Skim kedua yang ini kalau tanya saya boleh share dari segi kalau bukan ada skim yang lagi menarik daripada yang ini. Yang tadi tu skim nombor 4 ni kan? Betul, yang baru tadi. So yang ini dia sektor perkhidmatan. Kalau ikutkan dia punya quantum dia tu, jadi dia kurang sikit lah, dia sehingga 5 juta lah. Tapi sama juga dia boleh bagi bangunan, mesin. Yang ini dia ada tambahan, boleh untuk pengiklanan dan promosi. Cumanya kalau Ain perasan
tempoh bayar balik tu dia dah pendek, 5 tahun. Yang ni 5 tahun, dia tak panjang. So kalau kata beli bangunan tak sesuai lah. Kalau beli mesin mungkin 2-3 tahun boleh lagi. Okey, modal pusingan boleh lagi. Dan yang ini untuk sektor perkhidmatan tapi ada pengecualian. Ada 4 pengecualian. Kalau tengok insurans, perkhidmatan kewangan, utility dan juga sektor pembinaan. Yang kalau syarikat tu dalam sektor pembinaan, dia tak boleh skim yang inilah. Tapi jangan risau, dia macam saya katalah, tak boleh yang ini, dia ada yang lain. Biasanya kita yang akan tentukan lah mana kesesuaian dia. Okey, dari segi kadar dia sama dengan yang skim sebelum ni. Cuma yang ini dia tak ada promosi lah. Okey. Yang tadi ada promosi. Satu je. Sekejap, alamak. Yang ni lah. Okey, ni yang ketiga. Yang daripada SME yang saya kata dah lama tu. Skim pinjaman mudah PKS. Betul. Yang ini kalau tengok dia cover kebanyakan sektor kecuali insurans dan perkhidmatan kewangan. Kalau tadi yang ada tanya untuk hardware boleh ke tak, soalan Cik Fadil Ibrahim ni, yang ni boleh. Yang ni boleh. Hardware dia boleh masuk, yang ni dia boleh masuk, ada lagi 2-3 skim. Macam mana saya nak kena minum sikit. Dia dah clear. Boleh minum. Hari ni siang daripada pagi tadi bercakap ni sambung tu dia punya bateri pun lemas sikit. Okey, untuk yang ni dia untuk PKS dan dia punya jumlah dana tu dia tak besar, dia boleh sehingga 5 juta. Dan yang ini dia pun cover banyak, dia kilang mesin. Kalau kebanyakan skim yang kita ada ni, dia skop dia lebih kurang saja. Dia akan boleh cover kilang, tanah, bangunan, property. Dia boleh juga cover mesin, peralatan. Ini memang kata kebanyakannya ada, memang boleh cover. Kita panggil aset tetap. Kebanyakan dana yang kita ada memang dia cover aset tetap. Tengah tu dia cover macam yang ni dia cover modal kerja. Dia ni cuma untuk pembelian stok ataupun pembelian bahan mentah. Dia tak meluas. Sebenarnya dia skim lama. Tak silap saya dah 20 tahun kot skim ni. Tapi masih kita bagi lagi sebab kita dapat orang kata collection. Lepas tu kita bagi balik. So dia orang kata manfaat dia tu sentiasa ni lah. So dia berterusan lah. Okey. Untuk yang skim ni 60% equity. Yang tadi 51, yang ni 60. Yang ini 60. Tinggi sikit dia punya syarat itu. Tapi kalau tak silap saya, kebanyakan PKS kita ni rasanya dari segi equity tu memang rakyat Malaysia rasanya kot. Kalau ada pun Singaporean. Singaporean. Itu pun ialah sebab kadang-kadang saya tahu macam kita kat Johor ni, orang kata suami mungkin orang Malaysia, isteri orang Singapura kan. Dia bercampur sikit, tapi kalau untuk yang ini kena make sure dia Malaysia lah. Maknanya majority lah. Cik Taufik, boleh ke saya nak cerita sikit? Ada soalan daripada Cik Fauzi ni, dia tanya. Assalamualaikum, nak tanya, adakah skim skim pembiayaan ini sama dengan CGC? BNM sebagai penjamin setiap tahun kena bayar kepada penjamin. Okey, saya faham. Dia serupa tapi tak sama. Okey. Brief. Maksudnya explain sikit. Sebab skim kita ni dia ada banyak orang kata jenis. Ada untuk pembelian aset, ada untuk pembelian untuk modal kerja. So kebiasaan kalau untuk modal kerja ni
Sebab macam aset dia tak ada masalah. Aset dia akan jadi orang kata collateral. Macam yang Tuan tu kata tadi. Kalau untuk modal kerja tu, biasanya dia perlu orang kata ada cagaran. Dia sama macam bank jugalah. So cagaran tu yang jaminan daripada kalau kita tak bukan CGC lah, macam sekarang kita banyak, kalau I tengok dekat situ untuk yang digital ni, dia akan ada jaminan daripada SJPP. So ini package dia maknanya kita bagi, sebab IT ni dia salah satu orang kata aset yang bukan nak kata dia tak ada value, tapi dia yang kita tak boleh nak contoh nak jual balik ke ataupun dia tak macam mesin. Mesin kadang-kadang kalau kita beli, bila dah mungkin lepas 5 tahun, kita boleh dapat jual balik lah kadang-kadang lah kan, tengok pada keadaan lah. Tapi kalau macam IT ni, dia sistem. So dari segi itu dia tak ada orang kata quality asset dia tu, nilai aset dia tu. So oleh sebab itu kita wajibkan kita ambil orang kata jaminan daripada LJPP sebagai orang kata support lah. Dia panggil credit support lah untuk yang ini. Okay. So kebanyakannya untuk kalau melibatkan modal kerja, memang kita akan ada jaminan daripada LJPP ni lah. Kecuali kalau PKS tu dia ada mungkin kilang dia tu tak ada charge. Dia nak charge kilang dia. Itu lain. Tapi kebiasaannya memang jaminan daripada jaminan kerajaan lah, SJPP ni bawah agensi bawah ni lah, bawah kerajaan. So untuk yang digital ni, macam tadi saya kata, tujuan dia tadi untuk melibatkan digital lah. Apa yang kita, dia punya jumlah dia tu, yang ni dia tak besar. Dia sehingga 1 juta saja. Sebab kita tahu kebanyakan kata kos untuk IT ni dalam ialah 300-400. Kalau yang besar tu mungkin orang kata projek besar lah. Dan dari segi cover dia tu, tempoh dia sehingga 5 tahun lah, pun tak panjang sangat. Dan apa yang jenis-jenis aset yang jenis pembiayaan macam sama juga yang sebelum ni, boleh aset tetap, boleh juga untuk modal kerja, dan untuk kontrak financing pun kita boleh. Saya bagi contoh, kalau misalnya kata syarikat dia dapat kontrak untuk, tapi dia mesti berkaitan dengan digital lah. Mungkin contoh dia dapat kontrak untuk pasang kabel fiber fiber ni kan untuk internet kan. Dia dapat kontrak. So dia boleh mohon bawah skim yang ini. Dia tengok relate dengan skim dia relate projek dengan tersebut. Projek. Dia ada kaitan. Sebab tujuan dia nak bagi infra digital tu ni kan. Dia ada kaitan. Yang ini dia open untuk semua sektor. Kalau sektor pertanian pun boleh. Kalau kata nak buat, orang kata nak siram pokok, pakai apa nama tu? Dah lupa. Apa nama tu? Itulah. Apa? Tak apalah, tak tahu nak sebut. Apa nama dia, macam gambaran ada tapi tak ingat nama dia apa. Saya pun tak tahu, kalau saya tahu saya dah bagi tahu. Contohlah kalau macam dia mungkin buat tanaman. Kalau perasan sekarang ni banyak orang pakai sensor tau. Sensor ni dia akan tengok sama ada bila dia akan kesan. Kalau kata suhu tinggi apa ni, dia automatik akan dia moden lah. Kalau sebelum ni ada orang Smart Agriculture, Cik Taufik. Macam mana? Smart Agriculture punya application lah. Sensor tu yang Smart Agriculture. Betul. Smart Agriculture. Kalau yang sebelum ni kan ada yang pakai jam, yang dia ada setting ikut timing. Sekarang ni yang untuk itu kalau pakai timer, kalau pakai IoT ni
Dia pakai sensor. Kalau temperature tu tinggi, so valve tu automatik terbuka lah. Betul. Dia punya point ialah kita tak payah susah-susah nak kalau ni kita nak dia dah automatic control. Benda tu itu maknanya sebenarnya perkataan smart tu betul. Tuan, saya paling maknanya apa-apa yang smart agriculture ke smart itu dia ni lah. Memang So dia dia kena layak untuk apply this. tema memang dia tema kenalah dengan tema skim ni. Lalu aplikasi ni infrastruktur dia ada sikit tinggi sebab kedudukan tapak-tapak agriculture tu biasanya di luar kawasan population. Betul. Jadi bila luar kawasan population, so infrastruktur basic tu mungkin tak melalui laluan tu sebab tu kos dia jadi tinggi. Betul. Kira kebun kat jauh-jauh kat dalam kebun kan. Jadi Betul. infrastruktur tu tak ada. Bila infrastruktur tak ada je kalau kita nak naikkan infrastruktur smart agriculture, kos dia akan tinggi. Itu masalah dia. Unless kalau fertigasinya program somewhere nearby dekat main road, mungkin boleh apply lah. Tapi most of the agriculture punya activity memang jauh di dalam-dalam kan. Itu menyebabkan kita tak boleh nak implement smart agriculture ni dengan ni. Betul. Infrastruktur kos tinggi. Itu dia. Tapi kalau 1 juta tak cukup dia. Sebab itu tuan, dia kalau tanya saya, saya katalah kita ada pelbagai skim, kadang-kadang tu mungkin dia boleh blend dengan skim yang lain. Saya beri contoh lah, kalau kata macam agriculture tadi, mungkin dia boleh, kalau dia boleh buat kata macam self punya generation of power. Saya tak tahulah benda ni kita nak fikir memang boleh. Dia boleh relate dengan yang sektor apa nak kata lestari tadi, teknologi hijau. So itu akan membantu dari segi kalau misal kata dia nak go yalah. Sebab kita pun tahu memang saya rasa even kalau kawasan yang bandar pun kita ni infra pun tak cukup orang kata solid lah, strong lah. So bahagian luar ni memang lagi lah orang kata. Ni Cik Taufik untuk sistem development boleh dapat sebab saya baca sini dalam tu mesin peralatan sebagainya lah kan. Untuk sistem development kan. Sistem development tu mungkin hardware dia sebab asset lah. Tapi biasanya sistem development ni kos dekat modal kerja yang tinggi. Maksud dia syarikat tu dia terlibat dalam sistem development dia ataupun syarikat yang nak buat develop sistem? Kan maksudnya contohlah usahawan nak buat dia punya application sendirilah. So dia hire teknologi company lah untuk developkan sistem tu. Jadi dia nak financekan projek tu lah kan. Sebab macam Tuan Taufik sebutkan tadi, dekat kos ICT ni bila kita develop sistem, dia punya hardware memang mungkin kos dia tak berapa tinggi sebab dia boleh pakai cloud dan sebagainya. Yang dia banyak ni adalah modal kerja dia, maksudnya manpower, dia kena bayar sebagainya. Sistem biasanya energi begitulah. Betul. Kalau sistem hardware ni dia boleh pergi cloud je. Bila pergi cloud, so sewaan cloud tu dah jadi OPEX. So every month dia ada kos kering kat situ. So adakah pembiayaan tu boleh masuk modal kerja tu sampai mana kan, daripada 30,000 ke 1 juta kan. Secara jangka panjang sistem maintenance tu yang kosnya tinggi. So jawapan dia contoh kalau syarikat dia nak develop sistem dia sendiri. Dia hire maknanya sama ada dia nak ambil sebagai pekerja dia, mungkin dia ambil seorang software engineer lah contoh. Untuk skim ni kita boleh cover operasi bayaran gaji tu, tapi limited lah, mungkin tempoh 6 bulan ke apa, just untuk dia kata siapkan sistem tu. Dia skop dia boleh cover juga. Senang cerita kita akan tengok keseluruhan projek tu tuan. Dan kebanyakannya memang saya faham tadi, maknanya yang paling senang kita beli yang dah ada. Yang itu straightforward lah kan. Tapi ada juga yang nak buat sendiri, develop sendiri ni pun boleh. Kita akan cover kos-kos yang terlibat lah. Kalau tengok apa kos yang terlibat lah, macam tuan kata kebanyakannya manpower lah. Untuk Cik Taufik, kalau macam modal kerja tadi, klasifikasi modal kerja tu up to berapa kan? Sebab
Dia terbagi dua lah, satu aset, maksudnya hardware ke whatever lah. Even kalau bukan dalam industri digital sekalipun kan, kalau sebut modal kerja tu berapa persen daripada jumlah yang biasa. Contohnya kalau katalah dia entitled to get 1 million, so berapa persen yang dibenarkan dalam klasifikasi loan dia tu, pinjaman dia tu untuk modal kerja. Ada guideline kat situ tak? Okay, 30% tu boleh modal kerja dan ada 70% asset whatsoever lah. Okey, kita tak ada orang kata tetapkan guideline tu. Cumanya kita akan tengok projek tu. Macam contoh kalau dia yang projek tu, berapa portion dia untuk, contoh mungkin dia ada portion untuk beli mesin ataupun sistem. Dan kita akan bagi pembiayaan maksimum 90% daripada cost mesin tu. Dan untuk working capital ni kita akan tengok. Kita pun boleh bagi sehingga 90%. Cuma dia tak ada orang kata ratio tu, dia tak ada. Berapa yang ni, kita akan tengok secara keseluruhan. Dia tak ada, kita tak tetapkan lah. Boleh Cik Syarul menjawab tak soalan tersebut? Okey. Cik Taufik boleh teruskan? Tadi kadar keuntungan 4% kan sampai situ. Yang ni 4. Cuma yang ni pun dia sama dengan yang itu. Dia ada juga promosi tu. Kalau yang kadar ni kan dia soalan daripada Cik Fauzi ni 4% fix itu ikut BLR ke? Yang itu dia kadar tetap, dia fix. Kita kira berdasarkan baki tahunan. Cumanya dia punya tu kalau contoh kata bayar sebulan 1,000 memang sampai habis tempoh dia bayar 1,000 je. Tak kisahlah BLR naik ke turun ke sama. Dia tak ada kait dengan BLR lah. Semoga menjawab soalan Cik Fauzi yang dekat kita punya Facebook ni. Untuk next ada ke lagi? Ada lagi, kita perlu sampai skim nombor 4. Skim nombor 5. Yang ini nombor 4. Okey, kita masuk yang seterusnya. Okey, ni yang tadi skim nombor 5. Yang Cik Syarul cakap tadi. Ni yang saya kata ni, skim ni dia orang kata memang betul-betul nak orang kata besar-besaran lah, nak promote lah. Nak suruh syarikat explore teknologi hijau ni. Lestari ni. Kita nak kalau boleh syarikat kalau kita tengok sekarang ni pun even kalau dekat bursa pun dia orang dah start bercakap tentang Lestari ni lah. Maknanya syarikat-syarikat yang ada mengamalkan teknologi hijau ni yang menjadi pilihan lah untuk so dekat orang kata peringkat korporat pun dah bercakap tentang tu. So kerajaan pun memang dah start untuk memperbanyakkan dana ataupun insentif under teknologi hijau ni. So yang terbaru yang melalui MIDF ni lah. Kalau saya perasan dia punya perbezaan tu ada kat situ. Perbezaan yang paling ketara. Yang itu kalau orang tengok memang dia tertarik lah. Dia sama je. Dari segi jumlah dia pun tak apa ni. Daripada 100,000 hingga 10 juta. Dan tempoh pinjaman pun sehingga 25 tahun dan jenis-jenis aset pun sama, kilang, mesin. Cumanya kalau perasan dia punya kadar keuntungan tu sangat rendah. 2% untuk PKS. Betul. Bukan PKS memang kita tak support, boleh tapi lebih kepada kita nak orang kata menggalakkan PKS lah. So kadar dia sebenarnya separuh daripada kadar yang biasa kita bagilah. 4%, kita bagi 4%. Tapi untuk yang ni 2%. Dan dia cover semua sektor. Dan dia berkaitan dengan projek yang ada kaitan dengan teknologi hijau lah. Tak kira lah dia nak buat kilang tu. Saya bagi contoh, kalau dia nak buat kilang yang ada berasaskan dia panggil apa, green building. So kalau tanya saya, dia kira termasuklah dalam skop teknologi hijau. Sebab kita,
nak menggalakkan syarikat dia kata sayangkan alam sekitar lah. Faham. So maknanya macam yang kita share tadi, solar panel, yang waste system apa semua tu, itu part of projek yang boleh ditengok dalam ni lah. So macam tadi kalau yang Cik Syarul punya orang kata tadi, dia boleh relate, maknanya boleh combine, tengok apa projek dia. Mungkin 1 juta tu tak cukup. Okey, kalau dia ada elemen yang berkaitan dengan hijab, kita boleh masukkan juga skim yang ini. Itu macam saya kata, itu yang penting. Nombor 1, jumpa kita, cerita dekat MIDF. Okey, apa dia punya projek, syarikat tu nak buat apa. Dari situ kita faham dan kita akan kita akan tengok yang mana satu skim yang bersesuaian. Kalau projek dia tu skala besar, mungkin kita boleh gabungkan lah. Tengok pada, tapi kena bersesuaian ataupun dia bertepatan dengan objektif lah. Cik Taufik, macam tadi skim yang digital dengan teknologi tu, dia untuk 6 bulan ke atas yang telah beroperasi. Kalau yang untuk lestari dan hijau ni, ada soalan daripada Cik Fadil Ibrahim ni, dia ada tempoh dia ke? Maksudnya dah berapa lama minimum beroperasi? Kita tak tetapkan. Kalau dia baru boleh apply? Boleh. Cuma baru ni macam saya katalah, dari segi penilaian tu, bila syarikat baru ni, penilaian dia memang akan lagi lebih detail lah. Straight. Sebab satu, dia tak ada rekod. So kita nak tengok dia punya, orang kata, dia kena ada satu, kita panggil business proposal lah, yang kata, yang agak strong lah, solid lah. Tapi kita tak tetapkan lah, maknanya sama ada dia baru beroperasi ataupun dah ni, ataupun syarikat yang dah beroperasi. Okey. Next. So yang seterusnya yang yang nombor 2 akhir. Yang ini yang tadi yang berkaitan dengan sektor perkhidmatan yang baru. Yang ini pun tapi dia satu sebab kadang-kadang dekat slide ni kita nak masuk semua tu tak muat, tak, nanti kan penuh pula kan slide kan. So sebenarnya yang ini kalau tengok dari segi dia punya features itu lebih kurang dengan yang tadi. Cuma yang nombor 2 ke yang lestari? Nombor 2, nombor 3 bukan lestari. Tadi yang memang lain lah. Kalau nombor yang 2 ini dia punya kadar keuntungan dia 4%, PKS 5%. Lepas 20 tu tahun. dia punya dia cuma 20 tahun, ada yang 25 tahun. Dan dia punya jumlah pinjaman tu daripada 50 sehingga ke 5 juta, which is tak banyak sangat lah. Dia punya aset pun yang sama, bangunan, tanah, aset tetap lah, modal kerja. Cuma yang saya kata tadi, macam yang ada setengah SIM yang lama ni, kita cuma cover untuk pembelian stok ataupun pembelian bahan mentah. Tetapi kebanyakan yang skim baru kita ni, kita luaskan. Kita masukkan, kita panggil OPEX lah, kos operasi bulanan lah. So kita ada juga. So dia punya skop dia tu, dari segi syarat dia tu sama, sektor perkhidmatan sahaja, dan equity dia pun, yang ni pun dia kurang sikit lah, 51%. Dan yang ini sama, ada yang ni kita ada tetapkan, dia kena beroperasi sekurang-kurangnya 6 bulan. Tapi dia punya yang bawah tu kalau tengok, itulah yang tengok yang tapi yang syarikat baru pun boleh, tapi dengan syarat dia punya key person tu ataupun senang cerita dia punya owner lah, dia punya pengarah tu ada pengalaman dalam bidang yang sama untuk 3 tahun.
Sekurang-kurangnya 3 tahun lah. Maknanya dia venture into new dia buat projek baru. Mungkin produk ni tapi ada kaitan dengan dia punya apa yang dia ada pengalaman. Mungkin dia dah, kita ambil contoh, mungkin dia dalam bidang plastik lah, dah katakan 20 tahun. Okey, dia nak buat satu yang berkaitan dengan plastik juga, tapi produk baru lah. Okey. Tapi dia buat syarikat baru. Tapi Boleh. walaupun dari segi umur syarikat tu dia tak sampai 6 bulan sebab syarikat baru, tapi dia ada pengalaman. Dia ada orang kata expertise tu. So pun dia layak juga. Okey. Okey, yang terakhir, okey, yang ini yang sekarang ni tengah orang kata, yang saya kata tadi lah. Kalau ikutkan saya pun hari-hari dapat application masuk lah. Baru open 2 minggu dah dapat application dah. Dia disebabkan okey, yang ini dia special scheme hasil daripada maknanya MIDF dengan SME Corp. Kita berbincang. So dan kami telah orang kata melancarkan skim ni lah, dia panggil pengukuhan PKS. Maknanya untuk mengukuhkan PKS dalam waktu pandemik. Okay. So sebab kita tahu macam yang kita kata tadi, kebanyakan syarikat waktu ni banyak yang ada yang tak beroperasi. Langsung tak ada income. Ada yang orang kata kurang income dia. Ada juga yang masalah lain. Tapi dia semuanya dia pergi ke masalah yang sama, iaitu dari segi kecairan wang tunai. Jawab dia tadi. Apa ni tengah sibuk dengan webinar semua. Yang tarut dia pun sebab dia buat telefon kata dia pun kena COVID, mak dia pun kena COVID, anak pun maaf, saya dah tak ada kaitan, saya dah mute kan. Saya ingatkan soalan tadi, tak apa, teruskan. Ada kata iklan. Okey. Saya pun terkedu sekejap tadi ada iklan. Itu biasa, itu orang kata bila webinar ni memang orang kata tukar biasalah. Tak ada masalah. Okey, kat mana saya tadi? Okey. Kebanyakannya mengalami masalah sama, iaitu kecairan wang tunai lah. Cash flow lah. Satu ialah satu yang tak ada sale ni satu, tak ada jualan ni satu, yang orang kata tak boleh buat operasi. Belum lagi yang orang kata mungkin ada jualan tapi tak dapat collect. Ada juga kita jual tapi syarikat tu dia pun ada masalah, kita nak berhutang lah dengan kita. So dia kacau juga kita punya ni lah. So skim yang ini kalau tengok jumlah dia tak besar. Dia daripada 50 hingga ke 250. Okay, sebab dia punya fokus tu nak membantu syarikat dalam waktu ni lah. Orang kata untuk bernafas. Sementara waktu orang kata back to normal lah. So tempoh pinjamannya, okey, biasanya kalau untuk modal pusingan ni, kita bagi paling lama pun 5, ni kalau kita modal kerja lah. Biasanya tempoh untuk modal kerja ni paling lama pun 5 tahun kita bagi. Ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun. Tapi untuk yang ini, dia boleh pergi sehingga 7 tahun. Okay, dan kalau tengok nota yang bawah tu, untuk pinjaman yang ini, contoh kalau kata kita bagi 250, kita bagi 100,000 lah. 100,000 untuk modal kerja. Modal kerja ni maknanya untuk dia cover dia punya kos operasi bulanan waktu ni lah. Mungkin dia punya gaji pekerja, dia punya bil, dia punya sewaan. Sebab saya rasa sewaan ni yang paling ramai sebab nak dapat diskaun tak boleh kan. Betul. Dah tak ada diskaun dah lagi. Dah memang kena bayar dah. Sekurang-kurangnya kalau macam pinjaman bank ada moratorium. Boleh mohon lah kan. Tapi macam rental ni memang yalah susah sikit. So dia boleh cover yang itu. Kalau tengok
contoh kita bagi dia 100,000. Bayar balik dalam masa 7 tahun. Okay, 7 tahun ni katakan okey lah. Tahun yang pertama tu dia cuma perlu bayar kita panggil grace period ataupun tempoh tangguh. Dia bayar interest saja, kadar keuntungan saja. Portion profit tu saja. Okay, saya bagi contoh. Kalau katakan mungkin dia punya installment dia 1,000 sebulan. Okay. So biasanya installment kita bayar 1,000 sebulan. Okay, untuk yang ini instead of dia bayar selama 7 tahun, dia bayar 6 tahun je, 1,000 sebulan. Yang tahun pertama tu dia cuma bayar profit portion. Kita ambil lah mungkin 200. So bila dia dapat pinjaman ni, untuk tahun pertama ni dia ada orang kata kelegaan sikit lah. Bernafas sikit. Boleh bernafas. Dan ditambah lagi yang 1 tahun dia kena bayar keuntungan tadi, yang 200 bulan tadi kan. Untuk 6 bulan yang pertama kita bagi murah. Murah maknanya dia tak perlu bayar. Kita bukan dia tak perlu bayar, dia kena bayar, tapi dia cuma bayar untuk yang bulan pertama tu, dia cuma bayar di bulan ke-7. So dia akan jadi macam ni. Maknanya 6 bulan pertama dia tak bayar apa-apa. Tapi masuk ke 6 bulan kedua, mungkin dia sudah kena bayar yang 200, campur lagi 200 lah. Okey. Tanpa sebarang bayaran tambahan. Dia tak ada interest compounding, apa semua tu tak ada. Okay. Untuk tahun pertama sahaja. So tujuan dia sebab kita tahu bila kita bagi ni, sekurang-kurangnya dalam tempoh ni dia boleh orang kata ada ruang untuk plan semula lah. Betul. Maknanya sekurang-kurangnya dia ada tempoh 1 tahun sebelum dia kena bayar yang itu untuk dia kembalilah orang kata. Stablekan bisnes diorang dulu dengan so itu yang nama dia tu pengukuhan. At least masa ni kita nak bantu untuk kukuhkan dia punya aliran tunai tu. Okey. Sebab itu untuk yang ini kadar keuntungan dia cuma 3% saja. Dan yang ini untuk PKS sahaja, semua sektor. So untuk soalan Cik Zainal Azhar Maidin ni, dia tanya Assalamualaikum, maaf nak tanya, majoriti peniaga kecil dalam kategori mikro sekarang yang menghadapi masalah pendapatan dan modal pusingan. Jadi MIDF masih menerima permohonan dari kategori mikro? Ya, jawapan dia, sebab ni yang tengah diterangkan ni adalah memang untuk kategori PKS yang tergolong dalam mikro. Okay, next, sebab berdasarkan info, ramai peniaga yang menghadapi masalah dari segi permohonan institusi lain atas sebab syarat-syarat yang ketat. Jadi adakah pihak MIDF dapat membantu dalam masalah ini? Pun ya, sebab ini antara skim-skim baru yang memang untuk PKS lah. PKS ni termasuklah dalam segi mikro, kecil dan juga sederhana. So jadinya usaha-usaha dalam kategori mikro yang saya nampak ada tanya ni, auto service boleh buat pinjaman ke tidak? Boleh, sebab ini adalah untuk mikro. Dan mikro macam mana kalau nak buat pinjaman, ini semua dalam kategori mikro lah. Pun boleh mohon untuk pembiayaan yang ke-7, pembiayaan yang ke-7 yang baru dilancarkan 2 minggu lepas. Boleh ke saya tanya soalan lagi satu? Boleh. Okey, daripada Encik Fadil Ibrahim ni, dia tanya, ada berapa stage proses daripada permohonan sehingga ke kelulusan untuk application ni, Encik Taufik? Oh, dia tanya berkenaan stage tu Stage, kalau lepas dia dah apply, banyak stage ke sampai ke kelulusan tu? Berapa lama ke tempoh dia, macam tu? Okey, dari segi tempoh proses, daripada permohonan yang kita terima, kita panggil permohonan yang lengkap lah. Sebab kita ada borang permohonan tu. Borang permohonan tu mungkin nanti saya boleh share jugalah dengan pihak UJB kemudian. Borang permohonan dan juga apa dokumen yang kita perlukan lah. Dia satu yang macam kita kena tengok juga sebelum saya jawab yang stage tu. Permohonan dengan MIDF ni, kita ada borang permohonan dan kita juga kena ada orang kata supporting dokumen dia. Kalau mikro, asalkan dia memang ada orang kata register apa semua tu satu. Lepas tu dia pun ada record lah. Sebagai contoh macam kata penyata bank.
Yang itu semua kena ada, sebab kalau yang itu tak ada, kita pun tak boleh nak agak sukar nak proses tu, kita nak tengok dokumen kita tak tu ada, semua. orang kata macam mana kita nak tahu dia punya sebab tu sebenarnya yang penting ialah orang kata bookkeeping lah, record lah, maknanya ada record semua tu. So untuk kita fokus lah. Cuma kita tak adalah kata kita buka juga untuk micro, tapi micro pun dia kena ada dokumen-dokumen ni. Sebab kalau dia tengok dekat borang tu kita memang ada bagi ni lah, orang kata apa dia punya ni. Borang tu dia cakap dah masuk bab borang ni. Borang tu nak dapat daripada mana? Ada dekat website ke atau borang kena pergi? Sekejap lagi saya share kita punya orang kata hotline dengan email tu. Boleh bertanya ataupun minta call ke apa, minta bagi borang lah. Sebab borang buat masa ni kalau tak silap saya belum ada dekat kita punya website. Borang yang untuk skim yang bertujuh lah. Kalau skim-skim yang lain tu ada? Betul. Yang sikit lagi, sebab itu memang borang biasa kita lah. Yang ini dia special. Dia ada borang lain. Dan saya bagi contoh, kalau misalnya kata nak tu boleh hubungi dengan pihak kami, nanti kita akan email ke ataupun kita boleh WhatsApp pun boleh lah. Kita boleh WhatsApp. Tengoklah macam mana dia nak lah. Tapi kalau medium yang senang sekarang macam mana lah. Sekarang ni sama ada WhatsApp ataupun email lah, dua ni je lah. Sebab kita ada soft copy. Maknanya kalau datang office, tak adalah orang kata sekarang ni tak ada dah. Pergi office ambil borang, itu tak ada dah kan. Kita boleh email atau WhatsApp saja borang tu. Dan dia kena isi lah apa yang kita nak. Maklumat tu kena ada lah. Dan yang pasal proses tadi, bila kita dapat permohonan lengkap, kita akan proses dalam tempoh 30 hari untuk dapatkan kelulusan. Selepas kesemua dokumen sokongan dilengkapkan. Betul. Itu kena clear. Kalau dia kata dia hantar hari ni. Saya dapat. Tapi kalau dia hantar borang saja hari ni, dokumen tak ada, tak boleh nak proses. Kena tunggu kesemua dokumen ada. Sebab kita pun kita akan minta dia lengkapkan lah. Mungkin apa yang tak cukup, kita akan ni lah. Tapi kita akan cubalah, orang kata sebab dari satu kita pun cabaran juga dekat kita ni untuk buat proses tu, sebab dia bukan 1-2, dia datang sekali, orang kata macam banjir lah. So kita pun ada, orang kata awal-awal ni kita pun panik jugalah sikit-sikit, tapi kita tak ada masalah lah. Cuma kita punya tu dalam masa 30 hari lah kita dapat, orang kata maklumat yang lengkap. Sebab tu kalau hantar tu dengan lengkap, insyaAllah proses tu mudah lah. Dan pada bersama kita akan buat, orang kata penilaian, termasuklah biasanya kita akan buat site visit. So during pandemik ni kita, orang kata pakai phone lah kot. Video. Kena record video lah. Video call, FB apa. Kita panggil buat virtual lah. Itu pun kita tengok lah. Kalau setengah tu mungkin tak beroperasi. Dia ada cara dia nanti lah. Itu kita akan communicate lah. Tapi tempoh dia lebih kurang dalam 30 hari lah. So dah dapat kelulusan, kita akan keluarkan surat tawaran. Terima, kita akan proses terusnya lah. Dan untuk skim ni kita punya target pun kita akan kalau boleh kita nak cepatkan. Kita nak segerakan. Biasanya proses kita mungkin lama sikit lah. So mungkin daripada 3 bulan dia jadi sebulan. Dia ada setengah tu kita, orang kata, sebab tujuan kita nak kalau boleh habiskan cepat. So harap dalam tempoh macam tadi Cik Taufik cakap, dalam tempoh sebulan tu lah prosesnya. Biasa dah lebih kurang dalam tempoh sebulan lah. So akan tahulah, maknanya kadang-kadang sebelum sebulan pun kita dah bagi tahu dah okey lah. Dia itu orang kata kita punya KPI lah, 30 hari. So harap menjawab soalan Encik Zainul Azhar ni, untuk tempoh tu adalah selama 30 hari insya-Allah. So kalau soalan yang tanya Puan Didi Farida tanya untuk projek yang ni, untuk skim yang ni, pendayaan ni, tempoh berapa maksimum seperti yang dinyatakan, which is 50k sehingga 250k. Perlukan cagaran atau jaminan tak, Cik Taufik? Yang ini kita akan macam tadilah, dia akan dijamin oleh SJPP tu.
Okay. Orang kata secara general lah, kebanyakannya kalau kata modal pusingan, dia untuk orang kata modal kerja. Biasanya ada JBP. Kalau misal kata dia nak beli aset, mungkin dia nak beli mesin, boleh juga. Dia boleh untuk beli mesin. Yang itu biasanya kita tak kenakan cagaran tu lah, jaminan tu lah. Sebab mesin tu sendiri dah jadi orang kata sebagai cagaran. Okey. So untuk soalan Puan Faridah harap menjawab soalan tersebut. Jawapan daripada Cik Taufik itu menjawab. Untuk soalan Puan Des Albarakah dan juga Puan Nur Anggun, dia tanya sektor-sektor lain, jawapannya semua terbuka kepada semua sektor ekonomi. Tak kisahlah kalau awak sektor rekreasi, pelancongan pun boleh mohon sebab dia Semua terbuka. boleh mohon. Sektor rawatan kecantikan, potongan rambut, barber pun boleh mohon untuk dis tu. Kalau tengok asal dekat situ, kita ada juga kena ada lesen perniagaan yang sah. Walau bagaimana kan pengecualian boleh dipertimbangkan. Maknanya kalau misal kata dia tak ada lesen perniagaan tu, dia boleh mohon. Nanti kita akan tengok kenapa dia tak ada, adakah disebabkan PBT ataupun modal perniagaan dia tu memang dia tak perlu ada. Yang tu kita akan tengoklah. Dan MIDF dengan SMA Corp akan tengoklah, tolong mungkin kita boleh saja untuk didapatkan, tolong dia lah dapatkan. Dia bergantunglah kepada jenis perniagaan sebab ada setengah tu memang sebab kita buka tu ekonomi sektor meluas. Ada yang memerlukan lesen, ada yang tidak memerlukan lesen mengikut jenis perniagaan masing-masing. Betul. Sebab kawasan ni mungkin di luar ni, so dia tengok pada. So soalan daripada Encik Zainul Azhar ni lagi sekali dia tanya, untuk macam tadi Cik Taufik ada cakap dokumen-dokumen sokongan macam penyata akaun tu semua, dia tanya adakah penyata akaun saving dan current account boleh digabungkan semasa permohonan? Itu semua maksudnya macam dokumen-dokumen sokongan yang dimaklumkan tu semua ada dekat dalam borang nanti yang akan Cik Taufik sharekan sekejap lagi. So boleh ke akaun tersebut digabungkan? Gabung tu tengok maksud dia tu. Kalau dia kata okey, dia paling simple macam ni lah. Kalau pemohon dia rasa itu boleh membantu untuk kuatkan lagi dia punya permohonan tu, dia boleh sertakan. Biasanya kalau untuk kita punya penyata bank tu, kalau boleh kita nak penyata bank syarikat ataupun bisnes tu. Cuma mungkin setengah usahawan tu mungkin dia pakai juga dia punya saving account. Maknanya dia nak kata okeylah, walaupun dekat bisnes tu mungkin tak nampak banyak tapi ada dekat dia ada saving. Untuk support boleh, tak ada masalah. Tapi kita tak wajibkan. Dia yang penting yang dia penyata bank yang dibagi tu ialah penyata bank yang berkaitan dengan syarikat. Even kalau misal kata mungkin dia tak ada, mungkin ada setengah tu dia pakai penyata orang kata individu. Boleh juga submit lah, tapi bagi tahulah sebab kita nak tahulah kenapa, sebab dari segi pengurusan kewangan ni kalau boleh bisnes tu kita nak asingkan dengan individu. Itu yang betul terbaik lah. Betul, kita nak tengok, senang kita nak tengok dia punya. So saya rasa usahawan sekarang pun kebanyakannya pun dah aware yang benda-benda ni lah. Saya rasa kalau cerita 10 tahun lepas masih lagi ramai yang kata kadang-kadang penyata bank tu pun tak ada. So sekarang ni ramai yang dah, saya rasa SMA Corp pun ada bagi banyak bagi khidmat nasihat, orang kata program macam-macam, macam mana nak buat. Saya rasa PUJB pun ada program sendiri khusus apa semua kan. So ada pembukaan akaun syarikat. Memang sangat penting. Betul, yang pembukaan akaun syarikat tu memang sangat penting. Sebab itu orang kata macam basic je sekarang ni. Kita memang nak tengok benda-benda pertama yang antara dokumen sokongan yang kita perlukan adalah tu. Dan sekarang ni pun nak buat pun orang kata tak susah. Maknanya boleh. So itu yang penting sebab kita nak kalau boleh pengasingan tu ada. Okay. So tadi yang Cik Taufik nak sharekan dekat mana tu dokumen tu?
borang. Okay, yang borang Borang-borang sebenarnya saya akan email kepada UJB lah. Untuk borang yang ni Borang-borang SME untuk RF yang ke? ini. Untuk yang ini. Okay. Cuma ni kalau siapa-siapa yang nak, mungkin dia boleh Kontak dengan pegawai daripada MIDF ada ke? Yang betul. boleh nombor pegawai yang Cik Taufik boleh kongsikan? Okay. Lepas ni saya akan share kan. Okey. Mana macam mana nak dapatkan, nak bertanya ke ataupun dapatkan borang. Okey, yang ini saya just ceritakan je lah apa. Okey, kata kelainan lah kita berbanding yang lain lah. Okey, dari segi kadar faedah tu ada 4%, ada 3, ada 2 lah. Tengok pada orang kata skim-skim yang ada lah. Dan kita juga bila ada kadar keuntungan yang rendah ni, kata, sebab 4% tu pun kira orang kata kompetitif lah. Dia dapat bagi penjimatan kepada kos syarikat lah. So dia punya cash flow pun okey. Dan juga ni yang tadi yang soalan tadi, kadar faedah atau keuntungan tu adalah tetap. Dia tak ada bail-up. Ini yang soalan tadi. Dan kita juga ada tempoh tangguh. So untuk skim-skim ni macam saya kata tadi, yang Smurf tu tadi, yang tu saya kata setahun tu kan. Tapi yang itu special sebab dia ada moral. Kalau yang lain ni dia tak ada moratorium tu. Tapi dia ada grace period. Saya bagi contoh kalau kata dia beli mesin. Kadang-kadang bila kita beli mesin tu kita kena install, kita kena test apa semua. So mungkin peringkat awal tu mesin tu dia tak bagi, orang kata tak bagi return lagi kat kita. So mungkin 6 bulan tu dia daripada dia kena bayar installment besar, dia cuma bayar interest saja. Masuk dia. Okey. Itu tengok kepada skim-skim tersebut lah. Tengok pada skim, tengok pada projek dia. Okey, based on projek dan juga skim. Itu kalau macam dia buat kilang. Kadang-kadang dia buat kilang tempoh dia mungkin 6 bulan, 1 tahun. So dalam tempoh ni dia tak bayar installment dululah, dia cuma bayar interest je. Dan yang terakhirnya kita ada setengah skim tu kita bagi dekat startup. Yang tadi 6 bulan. Betul. Sama ada yang 6 bulan ataupun yang baru macam tadi kan. Baru tapi dia kena ada pengalaman, dia punya pengarah tu kena ada pengalaman. Pembiayaan bisnes perkhidmatan. Betul. Di bawah. Saya ada buat nota. Saya ada buat nota. Okeylah, boleh share lah dengan usahawan. Ni ada Cik Fazil ni tanya, slide ni boleh dapat kopi ke kalau tidak pun boleh tengok dekat kita punya FB ni pun kita ada siaran ulang yang boleh tengok. Hanya boleh tengok kat FB kot. Lepas tu dapatlah like sekali lah, banyak sikit di UJB. So slide ni kalau Cik Fazil nak mungkin boleh tengok saja dekat kita punya FB ni lah. Betul. Apa-apa yang tak faham boleh email atau nak bertanya email saja. Ataupun WhatsApp email. Boleh. Di email di WhatsApp di. Okay. maklumat tu. Sebelum tu ada lagi MIDF ada lagi. Yang baru ni kita daripada dah 2 tahun dah lebih kurang. Sebelum ni kita tak ada unit ni. Kita panggil unit perkhidmatan penasihat perniagaan. Kalau bahasa glamour dia business advisory lah. Canggih kan, bunyi canggih lah, business advisory. So kita bagi orang kata khidmat nasihat secara percuma. Buat masa ni lah. Kita pun tak tahu lah akan datang kalau MIDF ni, tapi sekarang ni secara percuma. Boleh kontak nombor yang ini, yang tertera dekat bawah tu. Kalau nak bertanya apa-apa berkaitan pembiayaan MIDF. Mungkin nak bertanya macam mana saya nak memohon. General info. Ataupun dan tim kami akan bagi nasihat lah. Ini yang saya kata tadi, maknanya kontak MIDF dulu. Yang first step. Betul. Lepas tu dapatkan maklumat, dan nanti kita akan you akan sesuai untuk yang ini. Dan dia akan, dan biasanya lepas tu kita akan bagi borang. So dia macam orang kata jumpa doktor lah. Baru tahu sakit apa.
Sakit apa? Sebab kadang-kadang apa yang kita sakit tu tak sama apa yang sebenarnya kita sakit. Sama kan? Mungkin kita, saya nak ni. Tapi bila kita check balik, sebenarnya you punya projek ni, okay. So dia tu akan ada orang kata ni lah. Lepas itu baru kita bagi tahu, baru bagi ubat. Mana satu skim yang sesuai untuk ini. Sekiranya, kalau misal kata tak ada skim yang sesuai, kita akan cuba orang kata salurkan kepada, kita panggil DFI, kepada agensi lain. Sebab mungkin kita tahu agensi ni dia ada yang lebih sesuai. Contoh kalau kita kata dia ni franchise. Dan mungkin franchise Permas sekarang nama tak boleh ni, tapi kita tahu PNS ada dia punya inisiatif tu, skim tu kan. Dan kita kata Pernas nama sekarang. Oh ya ke? Saya tak jumpa orang PNS. Minta maaf PNS. So dia punya itulah kita akan link PUMB ke SME Bank ataupun mana yang relate dengan mana yang kata kenalah. Kita panggil rakan strategi lah. Dan kadang-kadang pun mungkin ada grant yang bersesuaian. Kita akan juga bagi information. Dia boleh, projek dia ni sebenarnya boleh dapat grant. So itu yang kata paling penting. Apa-apa pun, ini dia punya, kita panggil one stop lah. One stop ni sebab apa-apa semua, dia ni semua serba tahulah. Macam saya ni kurang sikit, ada two stop. Tanya saya, ada setengah tu mungkin saya kena dapat maklumat daripada orang lain. Sama lah, kita masih lagi mencari maklumat. Jumpa yang Taufik ni baru tahu tambah maklumat lagi. So kalau kita tak tahu, kita tanya orang kan. So macam yang ni, dia ni semua dia tahu. Kalau dia tak tahu pun dia kena tahu. So cara dia dua lah, sama ada telefon. Telefon ni saya macam biasalah operating hour lah. Dan paling senang sebenarnya email lah. Boleh email. Yang ini email WhatsApp. Kalau WhatsApp rasanya tak lepas ni. 1-300 sebenarnya lepas. Tak lepas. Selain daripada yang ini, yang ini pun boleh. Cuma yang ni kalau berada macam kita kat Johor, wilayah Selatan. Pejabat saya lah. Kita dekat Menara TH. Sama bangunan SME Corp, MITI, Maida. So kalau kadang-kadang datang ke sini, kalau katakan pergi SME Corp, boleh singgah MIDF. Cuma macam saya katalah, waktu sekarang ni memang kalau waktu biasa kan. Waktu ni sebab ada yang bekerja orang kata ikut turn. Ataupun boleh email dekat johor@midf.com. Ataupun boleh ambil email saya. Email saya tukar je, letak nama saya. Saya tak tahu ni macam mana kita nak type. Saya dekat chat bawah. Ain share. Boleh kan Ain share? Minta kebenaran dulu ni. Cik Taufik punya email. Sekejap. So saya tulis to everyone. Email Cik Taufik. Ini email saya. Saya boleh share email Cik Taufik tu dekat FB juga, yang masih menanti dekat FB ni. Ni nombor handphone saya. So boleh hubungilah. Cumanya kadang-kadang kalau call tu mungkin saya tak angkat. Tapi WhatsApp lepas tu. WhatsApp ada, email ada. WhatsApp ni pun kadang-kadang kita terlepas pandang loh. Sebab betul. Biasa orang banyak grup memang macam tu lah. So kalau telefon tak diangkat, jangan marah. Pergi kepada email. Nanti Cik Taufik akan balas. InsyaAllah. Email ni dia tak tidur. So sebenarnya bila kita buka baca, kita akan reply lah. So kalau ada apa-apa, kalau agak-agak susah dapat yang tadilah, hotline tadi. Hotline tu boleh. Cuma yang tu dia cover satu Malaysia lah.
Selain pada Johor, kalau mungkin ada yang mendengar ni bukan di selatan, okey, kita ada di paling dekat, orang kata HQ wilayah ni lah, wilayah tengah Ibu Pejabat, dan di sebelah pantai timur kita ada di Kota Baru, Kelantan, utara kita di Pulau Pinang, dan kita juga ada di Sabah, Sarawak. Okay. Kita tak banyak ni, kita cuma ada 6 je cawangan kita. 6 pun dah bertahan 60 tahun, okey dah tu. Saya ni kalau tengok situ ikut peta tu kita cover Johor, Melaka dan Negeri Sembilan. Wilayah selatan memang cover untuk Johor, Melaka dan Negeri Sembilan. So kalau ada usahawan-usahawan di kawan-kawan usahawan yang juga berada di daerah ataupun negeri yang berada di wilayah selatan, boleh ambil nombor ni insya-Allah. Cuma Negeri Sembilan sebab dari segi lokasi tu sebenarnya dia dekat kepada KL. So actually Negeri Sembilan ni dia boleh ke KL. Sebab Negeri Sembilan kalau nak pergi ke Johor tu sebenarnya jauh. Betul. So dia orang kata lebih afdal lah kalau dia boleh pergi ke orang kata kita punya KL lah. Biasa kat Johor ni kita sampai Melaka lah. Sebab kita office kat sini sekarang ni pun memang tak boleh bergerak. So memang kekangan tu ada ni lah. Kita pun tak ramai staff. Tu memang akan tinggi jugalah cabaran ni kat kita ni. Cuma jangan risaulah. Yang penting contact kita ataupun apply, mohon je dulu. So kalau tanya saya, ikut pengalaman, saya punya tip yang mudah je. Bila mohon tu janganlah rasa getih, boleh dapat ke tak, jangan. Kata kena positif lah. Sebab kadang-kadang mungkin bila kita mohon tu, kita mohon sejumlah orang kata amount. Tapi tak dapat, mungkin dapat tak banyak. Kita ada orang kata sebab lah kenapa kita tak bagi apa yang tu. Sebab kita akan buat penilaian. Adalah kalau minta 20 mungkin tak dapat 20. Mungkin dapat. Tapi minimum 50 lah. Salah. 50. Contoh. Contoh betul. So mana sekurang-kurangnya 50,000. Sebab yang penting kita nak tengok syarikat tu dia bertahan dan juga dia ada potensi. InsyaAllah. So untuk para usahawan yang masih bersama kita di Zoom dan juga FB Live, ada tadi Cik Taufik sharekan nombor dekat group dan juga website MIDF untuk info-info lebih lanjut. So sekiranya usahawan yang baru masuk kami punya live ni, boleh tengok siaran ulangan kita. Cik Taufik ada bagi tahu 7 skim tadi yang cater level mikro, kecil dan juga sederhana. So boleh tengok mana application yang bersesuaian dengan tuan-puan ataupun tak tahu aplikasi mana yang sesuai ni, boleh contact MIDF. So MIDF akan tengokkan apa keperluan ataupun channelkan mana permohonan yang betul-betul sesuai untuk tuan-puan punya masalah, insyaAllah. Jadinya ada apa-apa lagi Cik Taufik nak share? Mungkin saya dah makan masa, saya dah lama sangat dah ni, saya minta maaf. Kita berborak-borak tak perasan dah 2 jam juga kita cakap sebenarnya. Hari ni memang suara pun dah orang kata ini dah last lah kot. Dah habis. Saya pun ambil masa. Cik Taufik lama ni, saya minta maaf jugalah, dah lama. Tak apa, tak ada masalah. Janjinya 1 jam dah jadi 2 jam. Kita pun sebenarnya orang kata terharu jugalah bila PUJB yang kata jemput kita untuk bersama share, dan memang orang kata timing tu sangat cantik. Kita memang ada skim yang orang kata bertepatan dengan sekarang ni, dan memang kita pun cuba untuk mempromosi lah skim-skim yang inilah. Cuma saya rasa ni salah satu platform yang agak orang kata mudah dan cepat, dan orang kata orang boleh sharing apa semua. Dan sekiranya ada apa-apa pertanyaan apa semua, jangan segan, jangan apa, bertanya ni. Ini pun tadi saya pun dah dapat yang tengah hari tadi kan, dah ada 2-3. Kita akan cuba secepat mungkin nak kata balas lah. Itu kita punya, sebab kadang-kadang mungkinlah kalau ada yang terlepas pandang tu mungkin kita minta maaf lah. Cumanya kalau misal kata senyap je 1-2 hari, jangan biar pula. Sebab saya kita lah, dah terbuka tapi kita lupa lepas tu. Betul. Sometimes kan. Jadi bila nak bila dah
umur dah meningkat ni dia memang macam-macam dia punya ni. So sekurang-kurangnya kalau email tu kadang-kadang pun, even email pun kita dah baca kan. Lepas tu kita kata macam kata lah, okay kita nak reply kemudian kan. Alah kacau yang lain, okay dah lupa. Dia pun tak perasan. So kalau misal kata ada yang mungkin terlepas tu dia follow up balik, tak ada masalah. Dia yang kali jadi masalah kadang-kadang bila dah bagi tu dia tak follow up. Tu yang kita pun secara tak sengaja lah orang kata. So jadinya usahawan mana yang boleh ambil skim-skim yang bagi membantu mengukuhkan lagi ekonomi tuan-puan, perniagaan tuan-puan dipersilakan. So kalau ada mungkin skim ni tak sesuai, skim ni ditolak, janganlah putus asa. Ada agensi-agensi lain yang membantu yang mungkin kita sendiri pun tak tahu. Mungkin tuan-puan dekat live kita ni pun sendiri pun tak pernah dengar MIDF. So kami bawakan MIDF. Mungkin lepas ni kita bawakan CGC ataupun agensi-agensi yang mungkin tidak berapa familiar dekat tuan-puan untuk kita dengarkan apa bantuan-bantuan ataupun skim-skim yang boleh membantu bisnes tuan-puan. InsyaAllah. Jadinya saya rasa sampai sini saja boleh? Kita boleh Cik Taufik kita habiskan boleh, di sini. Okey. Saya ucapkan terima kasih, saya minta maaf sekiranya ada soalan di FB. Ada apa-apa ambil gambar ke apa? Tak ada sekiranya ada soalan-soalan yang terlepas dekat FB Live, ada yang saya tak sempat tanya ataupun saya tak tanya, saya minta maaf. Makan masa yang lama juga, saya mohon maaf. Ada terkasar bahasa, tersilap kata, saya mohon maaf. Kita jumpa lagi untuk sesi PUJB SB Talk akan datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.